Nanti petang mungkin kita discuss sikit pasal tu. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kelas hari ini kita akan proceed dengan multiple selection. Okey, apa itu multiple selection? Multiple selection control structure, dia akan check many condition. Okey, berbeza dengan single selection, dia hanya ada satu condition. Kalau dual selection, dia ada dua condition, tetapi multiple selection, dia ada banyak condition. Means, dia ada more than two condition. And then kita still lagi kena choose between many action. Okay, akan ada banyak action, tapi bukan semua action kita nak buat, kita kena pilih. Condition will check one by one. When condition is true, baru dia akan perform the action, then terus stop. Okay, true, buat action, then stop. Tak perlu pergi check lagi yang lain. Contoh ini pseudocode general format. If condition yang pertama, jika condition pertama ini true, dia akan terus buat action 1, kemudian daripada action 1 dia akan terus stop. Dia tak akan masuk condition yang kedua dan juga yang ketiga. Kemudian katakanlah condition pertama ini false. Okay, bila false baru dia tak buat action pertama, dia akan pergi dekat condition yang kedua. Kalau condition kedua ni true, then baru dia buat action kedua and then terus stop. Tapi kalau condition kedua ini masih lagi false, dia tak akan buat action kedua. Dia akan check next condition, condition 3. Kalau condition 3 ini true, baru dia buat action 3. Tetapi kalau condition 3 masih lagi false, dia tak akan buat action 3. Dia akan terus buat action 4. Okay. Dan kalau you perasan dekat sini, first kita akan labelkan dengan if. Last kita akan labelkan dengan else. Dan else tak ada condition di belakang. Tak ada, jangan letak apa-apa condition. Else tu macam last choice. You tak perlu tanya, you tak perlu question lagi. Last choice, you kena buat. Dan in between ni kita akan letak dengan else if. Mesti if ni di bahagian dalam bukan if else. Tapi else if. Nampak sahaja perkataan if mesti akan ada condition di belakang dia. Sama ada dia if ataupun else. If nampak sahaja ada if, automatically akan ada condition. Dan ingat penulisan condition yang saya dah ajar sebelum ni, ada mata, ada hidung dan ada mata. Okay, dan kena tahu apa nak letak dekat sini, ini apa, ini apa. Ini adalah input yang kita nak check. Okay, input yang kita nak check. Yang ini pula adalah operator, ini value yang kita nak compare dengan input tadi. Ini adalah general format untuk flowchart. Dia akan ada banyak action. Okay, condition pertama, kalau selection ingat true mesti duduk sebelah kanan. True mesti duduk sebelah kanan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa arrow, labelkan true, false. Okay, ini untuk if yang pertama, ini untuk else if, ini untuk else if. Bila ada sahaja if, memang akan ada satu decision symbol ataupun diamond shape ni. Untuk else tak ada else tak ada. Else terus pergi kepada action yang keempat. Jangan letak diamond untuk else, tak ada. Saya tertutup pun. InsyaAllah tertutup pula, sorry. Okay. So ini ada satu contoh saya akan ambil satu contoh ini. Macam mana kita nak menulis problem analysis. Okay, start dengan output dululah macam biasa, kita nak cari apa. Untuk output, kalau tengok soalan ni, kita nak paparkan message. Okay, kalau nak paparkan message, kalau tak nak letak message ni pun tak apa, tak perlu. Terus straight to the point, apa message yang nak dipaparkan. Okay, kalau tengok soalan ni, kita tak nampak sebenarnya message. Okay, contoh tengok soalan Okay, dia kata check whether a number is positive, negative or zero. Macam mana kita nak check dia positif, negatif or zero? Dan apa output yang nak dikeluarkan? Adakah outputnya kita nak keluarkan number tu? Kita nak keluarkan number ke kita nak bagi tahu? Nak keluar number atau nak bagi tahu?
Nak bagi tahu dia positif, negatif or zero. Okay, kalau tengok soalan ni sebenarnya kita nak bagi tahu nombor yang dia masuk tu, user akan masukkan number. And then kita nak bagi tahu bahawa nombor itu sama ada positif, negatif or zero. So kalau nak bagi tahu maksudnya dia adalah message. Okay, dan message itu adalah yang pertama mungkin positif, yang kedua adalah negatif, yang ketiga adalah zero. Okay, dan ini terpulang kepada awak nak buat that number is positive number, terpulang. Bila message ni terpulang kepada kita apa ayat yang kita nak letak. Okay. Dan bila kita nak buat macam ni, kita kena tentukan apakah kita punya condition. Macam mana nak tentukan dia positif? How? Mestilah nombor tu besar daripada kosong. Kena buat dalam bentuk condition. Macam mana nak dapatkan positif ni. Dan ingat, mata, operator, lagi satu mata. Macam mana nak tentukan dia negatif? Mestilah nombor tu kurang daripada kosong. Kena buat dalam bentuk condition. Macam mana nombor tu zero? Mestilah dia sama dengan kosong. Okay, kena keluarkan condition ni dulu baru kita boleh buat penyelesaian. Jadi output kita dalam bentuk message positive number or ni tak perlu pun tak apa message ni tak perlu pun tak apa, negative or zero number. Okay, untuk penulisan proses, determine whether the number entered by user is greater than zero or less than zero or equal to zero. Sebenarnya ada selain daripada yang ini, ada lagi cara lain untuk kita tulis proses. Nanti bila kita buat exercise kita nampak. Ini cara yang panjang lah, ada satu lagi cara yang lebih simple. Cara yang panjang ni determine whether follow by dia punya condition. Apa condition dia? Zero, apa ni? Number greater than zero, less than zero or equal to zero. Kita nyatakan dia punya condition. Dan input kita adalah number lah. Nak buat 6 boleh, number boleh tapi jangan letak n. Variable tu mesti kena meaningful. Sama ada num, number, no. Okay. Ini contoh pseudocode. Read, lepas tu condition biasanya saya akan galakkan pelajar untuk letak bracket lah supaya bila coding nanti dah terbiasa. Okay, message ni nak letak boleh, tak nak pun tak apa. Okay, else if, biasakan diri letak bracket. Ini pun tak perlu. Okay, tak perlu. Okay, dan jangan lupa tutup dengan and if. Okay, kita tengok pula contoh flowchart. Okay, ini contoh flowchart Okay, read number. Lepas tu dalam ni kalau nak letak if pun boleh sebab takut keliru dengan repetition. Dan ni biasanya saya akan minta buat bracket lah. Okay, dan ada false dan juga true. Ingat true sebelah kanan. Okay, dan bila kita nak print ataupun display mesti bentuk parallelogram. Dan pergi kepada stop. Tak semua soalan akan ada display macam ni. Ada certain soalan display dia di bawah. Ada certain soalan kita akan masuk dekat dalam display. Nanti kita tengok exercise-nya. Okay. Benda ni tak boleh hafal. Kena hafal format boleh. Okay, tapi tak boleh hafal. Kalau true mesti print. Tidak. Tak semestinya. Sekarang kita cuba buat exercise. Exercise yang ke-6. Okay, ada lagi example 2. Nanti boleh lihatlah. Kalau confused boleh tanya. So, soalan yang telah dipilih tadi adalah soalan nombor. Mana tadi Soalan nombor 3. Okay, kita tengok soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 ni lebih kurang macam contoh tadilah. Dia agak senang juga sebenarnya soalan nombor 3 ni tapi tak apa. Sebelum kita selesaikan semua benda tu, kita check dulu apa output yang kita nak keluarkan. Mana output dia? This program prompt user to key in number of choice for his favorite holiday destination. Okay, kalau nampak dekat sini kita nampak input dulu. Key in. Key in ni adalah keyword untuk input. Apa input dia? Adalah choice. So kita nampak dekat sini input dia adalah choice. Kenapa pen saya warna hijau pula ini? Okay, input. Kita tengok lagi kalau choice 1, kita dah nampak condition pertama adalah choice 1. Ini condition yang pertama. Macam mana nak keluarkan dalam bentuk condition? Kita akan tulis dengan choice equal 1. Jadilah condition. Ada satu mata, ada operator, satu mata lagi. Apa yang akan keluarkan? Dia akan keluarkan satu message juga. Ini tidak melibatkan pengiraan lagi, masih lagi message. Lepas tu yang kedua, kalau choice dia 2 pula. Choice equal to 2. So dia akan display Cameron Highland. Kalau choice 3, dia akan display Genting Highland. Kalau choice 4, dia akan display Bukit Merah. Lepas tu otherwise, ada otherwise choice
It's not in the list. Macam tu. Jadi kita kena labelkan. Choice pertama ini adalah if. Ini adalah if. Mana saya nak tulis? Ini if untuk yang pertama. Untuk yang terakhir otherwise ini adalah else. Yang lain-lain, choice 2, choice 3, choice 4, kita akan letak dia dengan else if. Okay. Jadi ingat yang pertama mesti dengan if, yang last adalah else, in between adalah else if. Okay. Jadi kita cuba selesaikan soalan ni. Saya akan buat dulu nanti soalan lain awak cuba, kita akan bincang pada pukul 11 nanti. Input. Saya nampak tadi input dia adalah choice. Alamat huruf besar pula, tak apalah Proses. Determine whether choice is, ada banyak kan dekat tadi kan, is equal to 1 or 2 or 3 or 4. Saya tak boleh buat macam ni. Equal to 2 or equal to 1 or, kena tulis satu-satu, or equal to 2 or equal to 3 or equal to 4. Boleh lah tu. Okay, dan kita punya output dia, banyak tadi output tu. Apa output dia? Yang pertama tadi, Pulau Langkawi. Okay, senaraikan semua O. Senaraikan semua negeri-negeri tu. Dah 8-18 dah. Boleh tak siapa-siapa masuk sini tolong type ni. Okay, O tambah lagi O. Ada 4 kan semua sekali kan? Okay, O. Okay, nanti cuba lengkapkan Ada 4 ke sampai last kali tu. Is not in the list. Okay, itu adalah untuk problem analysis. Satu lagi cara nak tulis proses. Cara kedua nak tulis proses determine yang ni tak boleh buat determine Yang tak boleh nantilah. Nanti soalan yang berikutnya boleh buat determine. Okay, kita teruskan lagi. Yang ni pseudocode Okay, start. Kalut pula saya Okay, thank you tolong masukkan ni output ni sebab nak cepat saya ada 9 minit lagi. Okay, read choice. Okay, thank you sayang. Dah keluar dah. Okay, read choice. Lepas tu bila dah masuk choice, kita akan start dengan if. If choice equal 1. Okay, lepas tu apa yang akan keluar? Terus buat display. Display apa? Tolong masukkan dekat sini. Nanti saya copy je. Okay, kemudian else if. Apa dia? Kita punya choice sama juga dengan 2. Okay, jadi apa yang akan keluar dekat sini? Display apa? Okay, tolong masukkan jawapannya. Okay, kemudian ada lagi else if choice equal 3. So dia akan display. Okay, ada benda yang dia akan display. Kemudian choice yang ketiga else if choice else if pula betul-betul else if choice sama juga dengan 4. So apa yang dia akan display? Okay, boleh tolong type kan message dia. Dan last sekali, okay, jika dia else, apa yang dia akan display? Okay, indentation tu kena jaga ya. Okay, minta tolong isikan yang ni, kemudian terus stop. Itulah dia punya pseudocode. Okay. So berpandukan example pertama tadi, boleh tak awak cuba siapkan dia punya flowchart dan nanti masuk dekat dalam ni. Okay, dan lagi saya tambah soalan dekat sini ya. Saya tambah dekat sini. Soalan yang saya nak minta awak cuba buat adalah soalan nombor 7, 8, 9. Okay, cuba question nombor 7, question nombor 8 dan question nombor 9. Okay, nanti kita akan discuss pada jam 11 pagi. Okay, so untuk pagi ni Madam stop di sini. Awak buat dulu ya. Okay, Madam.
Uh,